أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحابه العظم شيء لله منا لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumil qiyamah la raiba fihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula amma ba'd. Yang saya kasihi tuan pengurusi masjid kita, barisan di kuasa pentadbiran dan pengurusan masjid, tuan imam kita, tuan Bilal, tuan Siap, tuan-tuan yang hadir bersama pada pagi ini. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama untuk kita meneruskan lagi perkongsian ilmu kita. Kita masih lagi dalam kitab yang kita kongsi dalam Mutiara Ihya Ulumuddin dalam bab hak-hak jiran. Kalau dalam kitab kita muka surat 496. Kita mulakan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam memberikan hak mereka yang dinamakan sebagai jiran. Hadis yang ringkas, kan? Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud. Arba'una daran jarun. Kalau ikut apa yang Nabi sebut ini, dia kata 40 buah rumah itulah yang bernama jiran. 40 buah rumah itu yang bernama jiran. Jadi 40 rumah itu berdasarkan kepada keadaan rumah para sahabat yang waktu itu rumah mereka rapat-rapat, kan, tak ada yang jarang. Mungkin bolehlah kalau nak mudah kita ceritakan di segi taman perumahan kita. Taman kan rumah dekat-dekat. Tapi kalau kampung, satu kampung 3 ekar tanah dia, nak cari 40 tu, kan. Namun kalau ada hukum fiqh, tuan-tuan sekalian, adik-beradik kita perlukan bantuan. Maka orang yang wajib membantu paling rapat dengan dia lah. Kita ambil contoh seperti kakak kita. Dia perlukan bantuan dan wajib membantunya. Maka yang wajib membantu itu jatuh kepada adik-beradik dia. Adik-beradik dia lah. Kalau adik-beradik tak boleh,
maka dia akan pergi pada jiran yang tidak ada hubungan adik-beradik lah. Jiran tak boleh, pergi kepada kampung sebelah. Dia lagi luas. Wajib tu akan berkembang. Kalau kampung sebelah tak juga mampu, dia akan pergi sampailah ke peringkat negeri, akhir sampailah ke peringkat negara. Dan hari ini kalau kita tengok di Gaza, wajib membantu dia dah pergi satu dunia dah. Kewajipan membantu tu dah pergi satu dunia. Maka kita juga wajib membantunya. Dengan cara apa? Dengan cara kemampuan kita lah. Dalam mengulas hadis di atas, dia kata Az-Zuhri memberikan pendapatnya bahawa yang dimaksudkan ialah 40 buah rumah dari sebelah kanan, dari sebelah kiri, belakang dan hadapan. Imam Az-Zuhri mentafsirkan 40 tu macam mana? Iaitu tengok kepada kiri, kanan, depan belakang. Semua itu adalah jiran kita. Jadi bila jiran ni, dia kata, ketahuilah bahawa hak jiran bukannya hanya dengan mencegah diri daripada menyakiti atau perbuatan yang tidak menyenangkan hati saja. Hak jiran kita banyak. Nanti disebut banyak. Kita akan tengok nanti hak jiran. Tetapi hendaklah bersabar menahan perasaan jika disakiti. Bahkan lebih lagi daripada itu. Bukan kita tahan benda yang kita buat ni sehingga menyakiti dia. Termasuk juga kita bersabar. Benda yang jiran buat boleh menyakiti kita pun kena sabar juga. Kita tahan perangai kita. Kita tahan apa yang berlaku dalam diri kita sehingga boleh menyakiti jiran. Kena tahanlah. Elakkan jangan buat. Tetapi juga maknanya kalau jiran buat benda yang tak baik, kita bersabar di atas benda yang jiran buat pun hak juga. Wah, memang tinggi lah tuan. Saya rasa yang kedua tu tinggi tu. Yang pertama tadi kita di bawah kawalan kita kan. Jangan bising-bising buka radio tu. Ni nak karaoke ni walaupun nak kerui besok kan. Kita janganlah sampai jauh malam. Orang kata, 2 pagi ni kita sedang beriau ni. 2 pagi tak kisahlah. Boleh kita kawal. Tapi kalau jiran itu berkaraoke, mengganggu kita, sabar di atas benda yang dia buat itu lagi tinggilah. Kan? Tapi rasanya tak sabar kan, tipu polis ya. Boleh tuan-tuan ya, boleh kan? Bila kita rasa terancam, kita boleh, kalau kita poi kan lain nak jadinya kan. Kita boleh pergi tipu polis, minta bantuan pihak keselamatan untuk membantu kita. Hendaklah dia memberikan pertolongan kepada jirannya dan menunjukkan rasa kasih sayang. Dan lagi, kita berikan pertolongan jika perlukan pertolongan, dan kita hendaklah menunjukkan rasa kasih sayang. Diceritakan bahawa Ibnu Muqaffa pada satu hari mendengar bahawa jirannya akan menjual rumah yang didiaminya kerana hendak membayar hutang yang sudah banyak ditanggungnya. Ini cerita tuan, orang dulu bab hutang takut. Sehingga hutang dia makin banyak, dia rasa tak mampu dia nak bayar, dan kematian tu tak tahu bila. Inilah cerita dia. Dia sanggup jual rumah. Kegentaran, kegerunan kepada hutang, kalau dia mati tinggal hutang sangat ditakuti. Sehingga dia pun jual rumah. Tapi kalau kita fikir, apa pula jual rumah pula? Itu mungkin tahap kita. Tahap dia mungkin lain. Baik itu tuan-tuan, kalau kita baca tentang sejarah-sejarah kehidupan para wali ni, orang alim ni, kita kan jumpa benda-benda yang dibuat tu kadang-kadang kita tak setuju pada pemikiran kita. Kita tak setuju pada pemikiran kita. Menyebabkan kita rasakan macam kita pandang apa yang dibuat oleh orang alim itu macam tak betul pada nilai neraca kita. Macam ni lah. Dia bayar hutang dia banyak, jual rumah. Lepas tu duduk mana? Nak menyewa ke?
Tapi satu perkara lagi yang kita tahu, untuk kita memahami tindakan yang dia buat itu munasabah, kita mesti berada di tahap itu. Di tahap itu. Baru kita akan terasa. Kan? Baru kita akan terasa. Tapi kalau tahap kita berbeza, kita tidak akan mampu untuk memahami kenapa orang itu bertindak sedemikian. Baik, kita tengoklah cerita dia. Pada waktu itu, Ibnu Muqaffa sedang duduk di bawah naungan rumah jirannya. Ibnu Muqaffa berkata, sekiranya dijual, tentu saya tidak memperoleh kehormatan bernaung di bawah rumahnya. Tidak lama kemudian, dia menemui jirannya itu dan memberikan wang mengikut harga rumah. Ini Muqaffa ni orang hebat lah kan. Dia dengan jiran dia nak jual rumah. Kenapa nak jual rumah? Sebab hutang dia banyak. Kalau hutang banyak itulah dia nak jual rumah. Maka Ibnu Muqaffa ni pun pergi jumpa orang jiran dia yang nak jual rumah tadi, kan? Tidak lama kemudian dia menemui jirannya itu dan memberinya wang mengikut harga rumah itu sebagai sedekah. Ibnu Muqaffa ni pergi, dia kata, aku dengar kau ni nak jual rumah, hutang. Ya, dia kata, hutang banyak. Dia kata, kau ambil duit aku ni, aku sedekah je, rumah kan jual. Tuan-tuan sekalian, sebenarnya benda tu berlaku Allah yang menggerakkan. Allah yang menggerakkan hati Syekh Ibnu Muqaffa ini. Dia menggerakkan. Bagaimana Allah melembutkan, menggerakkan hati Ibnu Muqaffa ini? Sebab ketinggian kehebatan orang jiran tadi, serangga takutnya dia kepada hutang sehingga dia jual rumah. Takut ni dia kepada hutang itu selari dengan kehendak Allah, selari dengan syariat. Bagaimana dia takut dia mati tinggal hutang, maka lebih baik dia jual rumah dia. Itu menjadikan Allah Subhanahu, itu menyebabkan ataupun asbab Allah melembutkan hati Ibnu Muqaffa untuk menghulurkan bantuan keuangan. Inilah dipanggil suatu yang dipanggil pertolongan Allah. Baik itu tuan-tuan, kan? Kita tengok kalau sekiranya di Gaza tu, kalau dengar cerita dia, saya suka membaca berkaitan dengan Gaza, banyak perkara-perkara yang luar biasa berlaku, kan? Banyak luar biasa berlaku. Sebab sampai tahap tu memang Allah memberikan pertolongan, keyakinan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia beri penduitnya mengikut harga rumah. Itu bukan sedikit Tuhan. Kalau kita agaknya kita akan melihat sudut lain, sebab tahap kita lain. Tahap Ibnu Muqaffa ini lain. Dia tanya, berapa harga rumah kau nak jual ni? Saya nak jual 300,000 tuan. Kau ambil rumah ni, dia sedekah 300,000. Memang tahap dia lain. Kita minta tahap tak boleh fikir macam tu. Kita minta tahap mungkin, wah, dia jual rumah tu, jom dia sosak tu, kita ambil peluang. Kita pun ambil peluang. Tahap kita lah. Berapa kau nak jual rumah ni? Saya nak jual 300,000 kan. Kita tahu dia terdesak, dia hutang. Dia 300,000 dia tak sanggup, tapi kalau 200 boleh. Kita akan asak lagi dia, yang mana harga 300 menjadi 200 untuk mengambil kesempatan dia terdesak, supaya kita untung. Katalah maknanya jadi je rumah. Memanglah dia kata, aku tak boleh kau naikkan lagi 50,000. Tak boleh lah, kata, aku sanggup beli 200,000 je. Kalau kau nak jual, aku ambil. Kita dah hasak dia, sebab kita tahu dia ni dalam keadaan tertekan. Yang jiran kita ni pula, mau tak mau inilah pembeli, maka tak apalah, ambillah 200,000. Kita akan bangga, kita akan rasa untung, kerana kita telah dapat mengambil untung di atas kesusahan jiran kita. Itu tahap kita. Itulah kita. Tapi Ibnu Muqaffa ni lain. Tahap dia lain. Dia tanya rumah berapa harga, dia bagi, bukan nak ambil rumah tu. Rumah pun kau punya, bukan aku nak sedekah saja supaya duit ini kau bayar hutang. Sebab itu tuan-tuan, gaya berfikir kita dengan gaya berfikir Ibnu Muqaffa ni lain. Sebab itu bila terbaca tentang cerita wali-wali ini, kadang-kadang timbul dalam kepala kita macam tak masuk kita nak menerimanya.
Memang sebab kita di mana, kita punya ranking di mana, dia punya ranking di mana. Ni cerita dia ya. Baik. Kemudian dia kata, janganlah saudara jual rumah saudara ni. Aku bagi duit ni, kau nilai rumah jangan jual. Jadi bermaknanya itulah kita tengok peristiwa yang berlaku. Baik. Secara ringkasnya, hak-hak yang mesti kita penuhi terhadap jiran kita. Ni dia yang kita kena tengok. Ada beberapa hak yang kita kena maklum, agak banyak juga. Yang pertamanya, kalau banyak-banyak ni dapat 1-2 pun tak apa tuan-tuan, nak balik. Kadang-kadang banyak ni terlupa kan, kita je disket kita dah lama kan. Jadi nak simpan dalam memori tu dia tak berapa kuat sangat lah. Dapat 1-2 pun jadilah. Yang pertamanya, hendaklah mendahulukan ucapan salam bila kita bertemu. Keluar rumah, dia pun nak keluar kerja, kita keluar kerja, sama keluar, Assalamualaikum, salam. Tu hak kan. Yang kedua, jangan terlalu banyak bertanya kepadanya tentang keadaannya sehari-hari. Tanya boleh, tapi jangan terlalu banyak bertanya. Kan? Apa hari ni? Mulai ikan kombung masak asam. Oh, sedap tu. Cukuplah. Jangan pula tanya macam-macam kan. Yang ketiganya, ziarahilah jika dirinya atau keluarganya ditimpa musibah ataupun sakit. Jiran kita dengar, pergi ziarah kan. Pergilah ziarah. Kadang-kadang itu pun kita tak tertunai tuan-tuan. Betul. Saya bukan kata orang, diri saya dengan Allah. Dah 2 hari dia tak ziarah sebab kita sibuk kan. Nak pergi ziarah pula, kita kadang-kadang terikat dengan waktu yang munasabah. Kadang-kadang kita free tapi waktu tu tak sesuai apa kita ziarah dia. Pun ambil kira juga. Antara zuhur dan asar, itu waktu yang tidak berapa sesuai. Tapi menziarahi time sakit dan ditimpa musibah adalah dituntut. Kemudian, tunjukkanlah bahawa engkau juga berduka cita jika dia mendapat musibah. Segera memberikan pertolongan jika diperlukan. Jangan tunggu minta. Tunjukkanlah mana kesedihan kita kalau dia tidak musibah kan. Dan hulurkan sumbangan kita. Jangan tunggu diminta. Tak ada masalah. Kau tak tolong kau dia tadi, dia tak minta, tak payah tuan, kita bagi je kan. Dulu budaya dulu cantik tuan kan. Saya ingat dulu kalau masa di kampung, bila ada kematian, orang akan letakkan jak kan, di jak lah yang masukkan. Walaupun ada apa tu khairat kematian, ada program khairat kematian tu, tapi tetap juga orang menghulurkan. Sebab mana tahu kan, dengan duit itulah. Saya ada satu hamba Allah, dia boleh membayar hutang ayahnya habis dengan duit itulah. Dan Alhamdulillah itulah antara yang kita kena tunaikan. Seterusnya, menyatakan perasaan gembira apabila dia memperoleh kesenangan ataupun kurniaan ataupun apa-apa anugerah. Maknanya benda sedih, kita tunjukkan kesedihan kita. Bila dia gembira, kita tunjukkan kegembiraan kita. Nampak beli kereta baru, walaupun kita kata kereta dia tu baru, kita kereta baru, sekurangnya buka tengok, wah ni baru kereta kau ni, kita tengoklah dulu. Jangan pula kita tanya babi kan, duit mana kau ambil dia kereta ni, jangan. Kita puji je kan. Anak dia belajar, kita puji sebab gembira kan. Dia tahap-tahap macam kita tuan, tahap sampai kita ni. Saya suka bergaul dengan orang. Kemudian berbual tu kita tengok benda yang paling seronok cerita ialah tentang anak-anak kan. Saya ada seorang hamba tu, saya jumpa dia, setiap kali dia jumpa dia akan cerita anak dia. Anak dia 3 orang, berjaya tuan, anak dia memang berjaya. Saya kenal dia, anak dia hebat-hebat lah. Tuan-tuan ada tak anak yang gaji 40,000? Ada tuan? Mungkin ada kan, mungkin ada kat kita ni gaji anak 40,000. Tapi dia ni, anak dia ni memang gajinya tak ada bawah daripada 30,000. Hebatlah anak dia 3 orang.
Jadi oleh kerana dia gembira sangat, setiap kali saya jumpa dia, kalau saya mengerti dengan dia apa, dia mesti cerita dengan anak dia. Kadang-kadang benda yang sebut tu benda dah saya dah dengar lah. Tapi saya rasa dia sangat gembira bertuah dia. Sebab dia anak dia berjaya berlaku. Jadi kita pun gembiralah, menunjukkan kegembiraan kita. Kemudian dia kata, ampunilah segala kesalahan-kesalahannya, apalagi yang tidak disengajakan. Kita ambil pendekatan memudahkan untuk memberikan kemaafan kepada jiran kita, walaupun dianya melakukan tanpa sedar. Maafkan dia. Jangan mengintai kecacatan atau keburukannya. Jangan kita intip-intip benda-benda yang keaiban dia. Dan kalau kita ternampak keaiban dia, wajib kita menyembunyikan, bukan dihebahkan. Kan? Mengintai-intai, kan? Mencari-cari cerita-cerita jiran. Kita nampak dia boleh terbaru, kita pun mula berisik-isik. Mana ambil duit tu ya? Entah, dia tu kerja tu macam itulah. Adalah duit luar tu. Kita mula tolong cerita kan. Kau nak tahu tak jiran aku tu? Hari tu aku tu tanya juga, macam mana dia ambil duit boleh beli muka kereta. Sebab aku tanya muka kereta 20,000 tu. Bukan full loan dia kata. Down payment 20,000. Rupa-rupa duit yang 20,000 tu, jangan kita cuba mencari. Kalau kata tahu terdengar pun senyaplah. Seterusnya, jangan membuat sesuatu yang tidak menyenangkan jiran kita. Jangan buat sesuatu yang tidak menyenangkan jiran. Umpamanya meletakkan batu kayu di dinding rumahnya, contoh. Tapi kalau dalam konteks kita ni banyak perkara yang berlaku, antaranya karaoke, tuan. Waktu kita kenduri ni, itu yang berlaku dalam negara dalam kita ni. Tak tahulah, saya ingat di perumahan bandar ni mungkin kurang sikit. Tapi di kampung saya itu kenduri kan. Karaoke. Buatlah. Saya balik kampung kenduri. Lepas tu adalah lebih jauh saya dengar karaoke. Kita tahu suara artis dengan bukan artis kita kenal lah. Tapi sedap juga lah suara tu. Sampai tu langsung kalau kita berhenti ya. Lepas tu saya pesan makan-makan. Saya kata tadi anda karaoke berhenti kata. Ustaz nampak ustaz datang lah kata. Kau ustaz balik kita karaoke balik dia kata. dia tapi dengan kawan tuan. Kita balik kampung ni kan, kita pun kawan kan. Dengan kawan ketemu soal kita dulu. Saya pun gurau lah. Kata tadi dengar karaoke pun berhenti. Ustaz datang dia kata. Kau ustaz balik kita karaoke balik. Jadi maknanya karaoke tu jangan sampai mengganggu jiran. Ataupun kita sendirilah ya. Contoh sini kata meletakkan batang kayu di dinding rumahnya. Sandarkan tak boleh. Sebab dulu kayu ni tuan sangat penting awal dulu. Sebab itulah dia nak memasak, nak memanaskan rumah dia kayu. Ingat tak tuan dulu di kampung saya Bayai tu, jiran saya tu orang yang paling bersih. Laman rumah dia daun solai pun tak ada tuan. Dia sapu, pasir, tak ada rumput. Cantik betul, depan rumah, belakang rumah. Dan saya suka duduk. Dan kalau pergi rumah dia, dia benarkan kat tangga je. Tangga tu ada tempat pisang sisikat, pisang lebar ni ikut 10x10 sampai pun. Tu ada simin, tu tangga. Dia benarkan kita ada budak ni kat simin tu je. Kau jangan naik ke rumah. Naik ke rumah pun tempik dia. Style orang je bersih kan. Tapi kalau jiran-jiran bayi datang, dia perlu di rumah lah. Kita dah budak ni memang lah tuan. Kaki tak berbasuh kan. Dia tu. Kau kat bawah ni duduk dia tu. Main ke sini lah dia tu. Yang dia tu rumah. Memang dia sound betul tu. Lama rumah dia bersih. Tapi yang saya cerita tuan-tuan, bab kayu tadi, kat dapur dia tu, bawah rumah, jangan dapur tinggi kan. Bukan dapur macam kita bawah ni, dapur tinggi. Bersusun kayu cantik ya.
Tuan-tuan mungkin lalu zaman tu tuan kan, kayu yang dia dah potong-potong tu di rumah rumah. Dia nanti bila nak masak itu ambil. Kenapa wah rumah? Takut kena hujan. Kan? Kita tak ada tu. Macam mana tarik daripada rumah kota, seorang rumah kan. Nak masak begitu potong. Dia tidak. Dia tarik, dia potong, dia susun. Sehingga penuh ruang dapur, ruang tiang dapur antara tiang ke tiang tu penuh kayu, penuh cantik. Dulu. Jadi kata contohnya meletakkan batang kayu di dinding rumah jiran, jangan. Kemudian yang seterusnya, jangan menyempitkan jalan menuju ke rumahnya. Jangan menyempitkan jalan menuju ke rumahnya, mungkin menyusahkan dia lalu lalang. Sampai itu pun hak kita kena jaga juga. Terutama sekali bagi kita dalam taman ni, parking kereta lah. Kan parking kereta boleh parking dalam rumah kita tu dua buah kereta. Kereta pula 4 biji. Dua buah lagi kena parking di luar. Berparking kat luar, kena ambil perhatian. Saya suka anak-anak saya. Anak saya kadang-kadang dia mudah. Berhenti semua dia tu keluar. Saya tengok. Kau pergi kereta tu biar atas rumput betul. Jangan susah nak jalan orang lalu situ. Kita bagi tahu dia itu aja. Kan? Ajar dia supaya hormat hak jiran. Maklumlah, tapi kadang-kadang kena pula rumah yang parking kereta dah buat bilik. Ada macam tu tuan kan. Ini parking kereta. Rumah tu didesainkan boleh masuk 2 kereta. Tapi bila kita masuk, kita tutup jadikan dia bilik. Kereta kat mana? Kereta di luar. Jadi kereta kat luar ni pun kena tengok bagaimana kita nak parking supaya tak menyempitkan jalan itu. Sebab itu laluan orang ramai. Ataupun kita tanam pokok. Kadang-kadang kita tanam pokok kan. Tanam pokok kelapa. Bagi cantik kan. Daun itu bersihkan. Kemudian lagi dia kata jangan mengintai-intai apa yang dibawa olehnya ke dalam rumahnya. Kan? Kemudian satu lagi, tutuplah kecacatan yang nampak di matamu, jangan diheboh-hebohkan. Seterusnya, berikan dia semangat untuk terus berusaha menghadapi kesukaran apabila ditimpa kesukaran. Memberikan motivasi ya. Sebab itu dulu kita sebutkan dulu, ketika berlakunya kematian, ucapkanlah takziah. Takziah bukan kalimah takziah tu, takziah lah, tak boleh. Takziah bukannya ucapan takziah. Takziah tu kita bercakap benda-benda yang boleh mengurangkan sedikit kesedihan tuan rumah. Contohnya, sabarlah, jiran dia orang baik. Saya kenal dia. Dia ni kawan saya, banyak benda baik yang dia buat, insya-Allah. Dia akan jadi hamba Allah. Allah akan tempatkan dia di kalangan hamba-hamba ni yang soleh. Itu contoh kan. Tapi kita mungkin dah terbiasa, kita pun taziah lah. Jadi taziah tu tidak ada kesan dalam diri orang yang mendengar. Kita pergi jumpa isteri dia, kematian suami. Cakap pada anak dia, taziah lah. Tak ada kesan tuan. Sebab itu yang Islam nak. Taziah itu maksudnya memberikan satu kata-kata yang boleh mengurangkan kesedihan dia. Itu tuan-tuan, dalam hukum fiqh, isteri yang kematian suami, dia ada iddah dia kan. Dia tak boleh keluar rumah, tak boleh berlalawar kan, nak berbuat soleh tak boleh lah. Dia kena duduk rumah banyak, keluar hanya keperluan macam nak cari makan, dia boleh keluar kan. Nak saja-saja keluar rumah, pergi melepak-lepak tak boleh. Tapi dibolehkan kalau sekiranya dia keluar rumah jiran dengan kadar masa yang munasabah. Jadi kitab tu lah, dengan kadar masa yang munasabah. Berapa lama tu tak adalah disebut, tapi sebut dengan kadar masa yang munasabah. Dengan tujuan, asal tak boleh dia keluar rumah, tapi dibolehkan keluar ke rumah jiran dia untuk bersembang-sembang dengan kadar yang munasabah, dengan tujuan boleh mengurangkan kesunyian dia dan kesedihan dia. Maklumlah anak dah balik ke rumah masing-masing kerja kan. Kita memang sebelum ni duduk berdua je, tiba-tiba suami dah tak ada ataupun isteri dah tak ada. Boleh kita pergi rumah jiran sebelah.
bersembang dengan kadar masa yang sesuai. Dan pastikan dia hanya pergi tu kerana kita nak mengurangkan sedih kita. Boleh diharuskan ketika itu dengan kadar yang begitu. Pergi, buang-buang sembang-sembang, ada kurang sikit, balik ke rumah, ya. Baik. Kemudian dia kata, jangan lalai menjaga rumahnya pada waktu ketiadaan jiran kita ataupun dia bermusafir. Dia maklum pada kita ke, tak maklumkan ke, memang dah automatik menjadi hak kita menjaga keselamatan jiran dia. Kan? Saya pernah sekali, mungkin jiran saya tu dia terlupa kot. Kan? Dia keluar malam. Saya tak pastilah jiran saya ni 3 orang, anak dara belaka tuan-tuan. Anak dara 3 orang. Seorang tu cikgu, seorang tu kerja kerani di kesihatan, KK kesihatan. Yang seorang lagi tu kerja di kilang Nestle. Kedua-duanya tiga anak dara. Jadi saya keluar rumah tengok rumah gate tu berkunci, pintu rumah dia. Tapi gate luar tu terbuka. Terbuka kan. Jadi maknanya mungkin dia keluar sekejap pergi makan ke, wallahu alam, atau balik kampung ke, atau ke mana. Jadi kita ke jiran tarik, rapatkan. Itu pun kewajipan kita, kan. Terbuka kita rapatkan. Contohlah, kan, dan yang lain-lain lah. Di taman saya tu dulu sekadar lagi lah, dia punya tong sampah jangan duduk luar. Saya tong sampah saya dalam longkang. Selamatlah sebab longkang tu dalam jadi babi suka selongkar. Jadi jiran saya ni orang lain, bukan jiran yang tu, jiran lain lah, dia terbuka babi selongkar, habis bertabu. Habis bertabu. Kali pertama saya buat lah, kuku saya masuk dalam tong. Lepas tu berlaku lagi. Saya pun bagi dia, Assalamualaikum, salam. Dek, dia nak daga juga, tapi dia kurang perhati dengannya. Dia kata, kos kita ni babi banyak. Boleh tak tong ni adik letak dalam rumah? Dalam rumah, kan dalam rumah ada kawasan kan. Hari Senin dengan hari Khamis dia datang ambil. Ambil maklum kata. Hari Senin datang, hari Khamis dia datang. Keluarkan. Supaya nanti jangan dia susah ambil. Kan? Yalah, sekali bolehlah kita kukut, dah selalu kena tak larat kita tuan, kan. Sebab iman kita tak kuat. Kita pun bagi tahu dia supaya dia tarik ke dalam. Di taman saya tu semua tong dalam kawasan. Saya seorang je tong luar dalam longkang. Sebab apa tuan? Nak buat masuk malih lah. Kita sibukkan terlalu dalam longkang. Tapi bila Isnin dengan Khamis saya angkat keluar letak. Janganlah dalam longkang tu. Kemudian tuan dia kata, jangan mendengar kata-kata orang lain yang mengeji, yang mengutuk jiran kita, yang berupa umpatan ataupun benda-benda perkara yang tidak menyenangkan. Jangan dengar. Kalau kita ada kekuatan, kita beritahu dia, itu jiran aku tu, aku kenal dia, tak betul kau cakap ni. Contohlah. Ataupun tak baik kau umpat ni. Kemudian seterusnya, tundukkanlah matamu sewaktu melihat isterinya. Dan mungkin ditambah lagi lah, lihat apa-apa saja kan. Tundukkan pandang kita bila melihat perkara-perkara, tengok kan yang aurat dia. Sebab itu dalam Islam, kita kalau pergi rumah memberi salam, hendaklah kita mensisihkan pintu rumah jiran kita. Jangan kita ketuk pintu, kita tutup, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Dia buka pintu, dia terus nampak dalam rumah. Tak baik. Kita mensisihkan, sama ada kita mengkirikannya atau kita mengkanankannya. Bila dia buka pintu, kita tak nampak. Itulah adab dia. Dalam kita memberi salam, ketuk pintu rumah jiran kita, kita hendaklah mensisihkan pintu, bukan duduk depan pintu. Kan? Baik.
Kemudian dia kata lagi, jangan selalu memandang hambanya yang perempuan. Ini kita tak adalah. Mungkin kalau kita kaitkan dia punya bibi lah kot ada kan. Jangan kita, saya dulu bila pilih bibi, orang rumah saya beri syarat. Dia kata, cakap bibi, jangan cantik, dia kata. Kita pun carilah yang tak cantik, bibi yang tak cantik kan. Susah nak cari. Sebab, tapi saya yang pertama saya cari memang saya pergi urus sendiri. Saya pergi ke Indonesia, ajak kawan saya, dia orang Indonesia. Saya banyak pergi sana, dia kata, Syekh, jom balik rumah kau kampung dekat Medan. Aku tak ada duit. Tak payah, aku ajak engkau, aku bayar. Seronoklah dia. Balik kampung, saya bayar. Pergi tuan, pergi apa tu. Dia kata, cari siapa dia orang kampung yang boleh. Masa tu mudah tuan-tuan. Saya cari, kemudian tu saya jumpa. Saya photostat semua bahan-bahan dia, saya bawa balik, saya uruskan di sini. Lepas tu keluar satu surat kebenaran masuk. Surat tu saya photostat, kemudian tu saya pergi lagi sekali, pergi ambil dia masuk. Dia datang ke Malaysia dengan bersama saya. Lama tuan-tuan. Anak saya baru lahir 2 bulan, saya buat dia masuk dah daripada Medan. Sampai anak saya sekolah darjah 1, baru dia minta diri nak balik. Lama kan. Sehingga hari ini tuan-tuan, anak saya tu sekarang dah di UniKL dah, belajar dah SEM 7 sekarang dah. Itu cuti 2 minggu. Kata, "Bah, nak pergi Medan rumah bibi." Kau pergilah. Bulan 2 lah tuan-tuan, jangan cuti lagi 3 minggu pula, habis SEM 7, nak masuk SEM 8. Dah tadi cakap, "Bah, bulan 2 nak pergi Medan." Tu mak engkau, pergilah. Kan? Dia pergi. Memang tuan, memang dia kencing rapat dua-dua tu. Baik. Kemudian lagi tuan-tuan dia kata bersikap lemah lembut terhadap anak-anaknya, baik melalui percakapan kita ataupun lain-lain tindakan. Dengan anak dia pun kita berlemah lembut macam mana kita dengan anak dia kan? Berlemah lembut. Kalau sekiranya kita ada ada orang tuan, saya ni menerima jiran yang baik. Kan? Itu yang kita kadang malu tu. Selalu saya keluar rumah pagi kan jadi saya balik ni. Balik dia tengok, dah ada tergantung nasi lemak. Bukan sedikit tuan, 6 bungkus, 7 bungkus tu. Siapa bagi ni? Lepas tu saya ambil orang makan lah kan. Saya selalu sangat. Kadang-kadang kita keluar rumah, dia tengok lah, aduh semalam tu kemarin buah rambutan, satu pasir besar tu gantung kat pintu. Jadi siapa yang bagi ni? Saya ambil kaedah, maknanya apa kaedah fiqh tu kata tu, al-adah muhakkamatun. Al-adah muhakkamatun. Adat boleh kita bersandarkan hukum. Maknanya adat bila ada digantungnya makan kat tempat kata bagi kita lah tu. Hukum apa? Hukum boleh makan. Al-adah muhakkamatun. Jadi maknanya jangan makan ni orang punya ni. Jadi busuklah benda tu, nasi lemak kan. Kadang-kadang apa. Jadi kita ambil kaedah. Orang saya macam mana ni? Makanlah dia kata. Al-adah muhakkamah. Sebab dia gantungkan makanan. Dia mungkin tak nak beritahu siapa dia, tapi saya selalu dapat tuan-tuan. Cuma saya tak tahu siapa orang dia. Baik, ada seorang pakcik tu, tu saya tahu. Seorang pakcik dia datang dengan motor Honda EX5 dia yang lampu bulat tu. Lama-lama Honda 70cc ke cc tu. Dia baju dia daripada Kabul datang dengan pakai Kabul lah. Selalu datang dengan saya tuan. Dia bagi pisang, dia bagi kangkung, dia bagi pucuk ubi, pucuk keledek pun dia bagi juga. Saya kata rumah saya, dia datang tu bagilah dia duit. Pasal tapi lah dia tak nak, sebab dia nak bagi kan. Sedangkan kalau nak jiran, saya rasa jauh kan. Saya duduk taman. Saya duduk taman Si Rembau Pasar 3. Dia kampung rendah. Jauh tu kan, kampung rendah. Dia datang rumah saya bagi cucuk ledek semua. Dia beri betik sayur tu. Rumah saya dia rupa orang Kelantan
Minta maaf tuan kalau ada orang Kelantan ni. Mungkin rumah saya lah kot. Dia tak biasa betik ni dicincang lah. Digulai dengan sayur kan. Kita campur apa ni, ikan bilik, campur serai, tumbuk serai, lada cukup sedap kan. Jadi kita kena ajar macam mana buat cincang. Cincang macam mana dia tak tahu cincang. Dia nak bola-bola potong macam tak boleh, temikai boleh lah kan. Tak sedap saya kata gulai kepaya potong macam temikai saya kata. Dia kena cincang saya kata. Kita kena ajarlah cincang tu. Macam mana tuan-tuan? Bukan budaya dia kan. Kemudian yang terakhir tuan-tuan, dia kata hak kita yang terakhir ini di antaralah yang sebelum kitab ni ya. Bukanlah ini sahaja. Yang terakhir dalam kitab ni dikata tunjukkanlah sesuatu yang tidak diketahui oleh saudara kita itu, baik yang berupa dalam urusan keduniaan dan juga perkara akhirat. Tanya bab hukum. Kalau kita tahu jawab. Tak tahu kita tolong bantu dia. Urusan lain kan? Boleh kita tanya orang lain. Kadang-kadang itu perkara yang boleh kita bantu dia dalam bab perkara lain, urusan-urusan kan. Saya dah pernah dulu, bukan jiran lah, anak murid tuan-tuan, anak murid. Dia ni stam pelajar anugerah kebangsaan, dipanggil istilah dalam stam ni Mumtaz Sufi. Mumtaz Sufi tuan ada 10 subjek, 10 tu mumtaz sampai 10 tu mumtaz. Maka dapat Mumtaz Sufi lah. Kalau satu saja jayidan, dia mumtaz saja. 9 mumtaz ni kira cemerlang paling tinggi lah. Satu tu jayidan, dia hanya mumtaz. Tapi kalau 10 subjek tu semuanya mumtaz belaka, memang dia Sufi, pelajar ni. Lihat tuan. Kemudian dianya temuduga untuk mendapatkan tajaan beasiswa ke Jordan dan ke Mesir waktu itulah. Saya waktu itu kerja di Jabatan Agama tahun 2011 hingga 2016. Peristiwa itu berlaku lah. Lepas tuan-tuan, temuduga tu dia tak layak terima beasiswa tu. Gagal temuduga. Saya punya nak marah lah tuan kan. Nak marah lah. Dia belajar daripada semester 1 sampai saya 4 tahun belajar. Kemudian peksa iktiraf peringkat kebangsaan pelajar terbaik di peringkat kebangsaan, bukan Ahmadi, kebangsaan. Mumtaz Sufi dia dapat anugerah kat kebangsaan. Tiba-tiba temuduga lebih kurang 20 minit tu menentukan dia tak layak dapat beasiswa. Saya cukup marah tuan. Saya pergi jumpa yang penemuduga tu. Saya kata, tuan kenapa pelajar tak layak? Dia Mumtaz Sufi, anugerah kebangsaan. Tengok sijil dia tu, kita patut tak menduga dah, terus offer je. Tawaran, menawarkan untuk dia ditaja. Saya kata, kenapa 20 minit menentukan dia tak layak? Saya marah betul tuan. Dia kata sebabnya, tapi saya dapat tangkap sebab ayah warna lain. Saya lagi marah tuan. Saya katalah buat la taziru waziratu wizratu ukhra. Orang lain buat silap, orang lain tanggung satu benda yang tak kena dengan syarak, saya kata. Saya pun gunalah peluang-peluangan ya. Akhirnya dia pergi, maknanya akhir dapatlah mendapatkan ini. Akhirnya dia pergi sendiri, pastikan dapat tahun 1, dia tahun 1 naik tahun 2, gunakan kelulusan tu ambil daripada universiti, dia naik tahun 2 tu dan mohon akhir dapat. Dia akhir dapatlah, mana pergi tu sendiri tuan-tuan, belajar setahun, dapat naik tahun 2, dia ambil keputusan tu, diterjemahkan oleh kedutaan dan dia mohon beasiswa, baru dapat. Tuan-tuan sekalian, bagi saya ini tak betul lah. Tak betul. Sebab itu masa saya pengetua dulu, masa tu saya nak pencen lah, tapi waktu tu convocation Menteri Besar kan, Menteri Besar depan tu, saya pun kata dalam ucapan pun saya mohon supaya
Mana-mana anak murid itqan yang dapat mumtaz, tak ada Dr. Sofi, mumtaz. Mumtaz dia kata hendaklah ditawarkan beasiswa tanpa temu duga. Kan? Dia hafal Quran 30 juzuk ni tuan, bukannya senang. Bukan senang tuan-tuan 30 juzuk hafal Quran ni. Apa-apa hilang, apa-apa hilang, betul tuan? Anak cikgu tadi anak saya tu, itu boleh tanya pengalaman dia. Bukan senang. Lepas tu dah hafal kena jaga. Lepas tu dia belajar mumtaz dia. Maknanya dia punya pointer tu tinggi, 3.75 ke atas. Bukan 3.75 ke bawah. Mungkin 3.80, mungkin 3.8 atas lah. Mumtaz dia. Nak juga bawa temu duga 20 minit. Saya saya sepatutnya mereka adalah murid yang perlu ditawarkan direct beasiswa. Sebab dia dah tunjuk contoh. Tuan-tuan, mumtaz ni maknanya tak payah temu duga yang tuan. Apa temu duga tu? Apa guna tu? Istilah kita apa jadah temu duga kan. Dia dah buktikan kejayaan dia. Tawarkan terus. Itu saya berucap dalam tu di depan Menteri Besar. Alhamdulillah, belum tiba naik tu, saya kata perkara ini saya akan ambil perhatian. Lepas tu saya pencen. Pencen tu alhamdulillah tuan-tuan, anak yang mumtaz terus ditaja tanpa temu duga. Temu duga ni apa hal ni? Temu duga tanya pula ayah kawan apa aku tanya. Lepas itu penentu kepada anak yang tak layak. Sedangkan dia dianugerahkan peringkat kebangsaan. JAKIM, Menteri JAKIM yang sampaikan sijil tu, ada gambar dia keluar, tiba-tiba ditemu duga 20 minit tak layak ni mau beasiswa. Ini saya terbakar tu, saya pergi jumpa. Saya kocak apa tu, saya akan jumpa, saya kata tak patutlah. Tapi akhirnya budak tu pergi juga. Saya jumpa pihak BG, saya kata cari duit, tolong bantu dia ni sebab dia feda. Dapat pergi, dia belajar memang tak cerdik tuan. Pergi Jordan dia. Pergi Jordan, lepas tu tahun 1 naik tahun 2, lepas tu dia mohon dan akhirnya dia dapat jugalah beasiswa. Sebab beasiswa dia terdapat tu kerana dia dapat naik tahun 2 tanpa kalau tak naik tu tak dapat tuan-tuan, pada pandangan saya lah. Tahun 1 ulang balik, rasa tak dapat. Tapi dia dapat lah akhirnya. Ini antara perkara-perkara yang bagi saya kena dilihat. Tapi kita ni dah berlaku dah. Macam saya dulu pegawai Temudugo, panel Temudugo, jangan dia tengok dapat sijil dia tu. Macam saya panel Temudugo Tedah Mengajar. Kan? Seorang ustazah tu, tak sebut nama tuan, datang. Dia Al-Azhar. Dan dia, murid dia dah beribu dah dia ngajar. Dia datang tu Temudugo panel Tauliah. Saya kata, ustazah, saya luluskan sebelum Temudugo lagi. Ustaz, tak tanya apa? Tak payah tanya. Ustazah sijil Azhar, saya kata. Takkan Azhar kau sijil saya nak nafikan. Dia kata, lepas tu dia mohon daerah Rembau. Ustazah, ustaz tak boleh Rembau ni. Ustaz ambil 1 Negeri 9, dia kata. Saya pun potong Rembau, saya kata, diluluskan peringkat Negeri 9. Ustaz, dia kata, saya mohon Rembau je. Kenapa ustazah mohon Rembau? Ustazah Azhar. Ya? Saya kenal dia tuan. Dia mengajar di Ma'had Ahmadi. Dah ribuan murid dia. Kawan kita mengajar Ma'had Ahmadi. Murid dah ribuan dikeluarkannya. Nak Temudugo 20 minit, tak layak. Tuan. Saya kata ada ustazah layak, saya kata saya luluskan ya. Lepas tu ustazah ambil Negeri 9, bukan Rembau. Ustazah orang yang boleh mengajar 1 Negeri 9 ni, pergilah mana pun saya kata. Sebab apa tuan? Sebab Azhar itu satu pengiktirafan yang hebatlah di kita. Cuma adalah benda-benda lain. Ada satu cerita tuan, dia ni Azhar juga. Tapi akhirnya tak bagi dia tauliah. Sebab apa? Sebab cerita-cerita di luar tu boleh terpastikan betul. Dia cerita ada malaikat maut datang jumpa dia. Ni Azhar tuan. Kawan saya lah. Maksud kawan satu sama je Azhar lah. Dia kata malaikat datang jumpa dia, nak ambil nyawa dia. Dia kata, tunggu dulu. Sebelum kau ambil nyawa aku, dia kata, aku tanya engkau. Boleh jawab, boleh ambil nyawa aku. Tak boleh jawab, jangan ambil nyawa aku. Oh, yang ni bukan dia tuan, tak kena ni. Saya dengar cerita tu, saya pastikan jumpa dia. Bila jumpa tu dia berhujah. Saya pun Azhar juga. You janganlah berhujah. Nak berhujah dengan nas yang betul lah, dengan kaedah yang betul lah. You buat cerita-cerita
Yang zonni jangan. Ada ini dalam kitab ni nak kita no. Lepas tu saya pun tak bagi dulu sekarang. Yang tu betul. Sebab bila kita tengok cerita tu betul, mana boleh malaikat maut datang jumpa dia nak ambil nyawa dia. Dia boleh demand belah tu. Dia kata, aku tanya dulu. Boleh jawab, ambil nyawa aku. Tak boleh, kau jangan ambil. Oh, ini tak dalam kitab saya belajar tuan-tuan. Kan? Jadi yang tu memang walaupun Azhar saya tak bagi dia lulus. Dia tak, sebab tak layak dia menjadi guru kepada masyarakat. Nanti huru-hara tuan-tuan. Huru-hara. Kemudian dia dah di imam tuan-tuan. Dia dah di imam dah. Saya maklum pada Pak saya kata, Syekh, dia ni kau dah tarik di imam. Kenapa? Aku tahu lah, aku panel tahu dia. Aku baca cerita tahu tentang dia ni. Kau ambil dia, turunkan dia jadi imam. Rupanya di kampung tu pun dah ada cerita-cerita yang tak baik tuan-tuan. Kan? Itu tak baik. Cerita-cerita yang disampai itu tak kena, tak ada pada nas, tidak ada pada hadis, tak ada pada kitab-kitab syariat kita, tapi ia lebih kepada benda-benda yang dia baca kitab sumber yang tak betul. Jadi betul perkara tu tak kena dengan syariat lah. Walaupun dia Azhar tapi tidak juga kita luluskan sebagai sini. Itulah kaedah-kaedah tuan-tuan ya. Wallahu alam. Yang baik daripada Allah kita tangguhkan. Nanti kita masuk kepada hak-hak kaum kerabat dan keluarga. Yang ni lagilah tuan-tuan kan. Banyak ayat Quran dan banyak hadis Nabi yang akan kita kongsikan nanti berkaitan dengan ni. Sebab ini benda yang sangat rapat dengan kita. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman Allahumma zidna ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa ibadatan mutaqabbalan bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.